Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Graduan institusi pengajian tinggi tidak harus menganggap convocation sebagai pengakhiran kepada proses pembelajaran mereka. Sebaliknya, perlu menyedari bahawa ia merupakan permulaan kepada proses pembelajaran sebenar dalam kehidupan dengan mula memikirkan erti pekerjaan. Justru dalam konteks tersebut, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Africa Abu Mahu, graduan tidak hanya sekadar berharap kepada bekerja makan gaji semata-mata, tetapi mencipta pekerjaan sendiri iaitu menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, beliau mencadangkan lagu Wawasan Berkikis Bulu Betis yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Iban, Andrew Sengalai, dimasukkan sebagai lagu semasa sidang convocation itu pada masa akan datang. Ini kerana lagu tersebut mengandungi lirik yang memberikan perangsang kepada ibu bapa terutamanya untuk tidak merasa was-was membelanjakan wang ringgit menghantar anak ke IPT. Tan Sri Jabu berkata demikian dalam ucapan perasmian sidang ketiga Convocation ke-19 Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Semarahan. Bagi salah seorang graduan orang kelayanan upaya, Muhammad Faiz Hashim, kekurangan diri tidak pernah menjadi isu untuk dirinya menggenggam segulung ijazah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selama 3 tahun saya belajar kat sini, akhirnya saya dapat habiskan dengan masa yang telah ditetapkan kat sini dengan tajaan daripada JBA. Pada majlis ini, Tan Sri Jabu yang juga Pro-Chancellor 2 UNIMAS menyampaikan ijazah kepada 704 graduan dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. Sementara itu, Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi memberitahu UNIMAS sedang dalam perancangan untuk menubuhkan sebuah fakulti baharu dan ketika ini masih menunggu kelulusan daripada Kementerian Pengajian Pendidikan Tinggi. Jelas beliau, penubuhan fakulti tersebut selari dengan arahan kementerian untuk membuat penambahbaikan secara berterusan bagi memastikan kursus-kursus yang ditawarkan sentiasa relevan dengan keperluan industri dan negara. Program-program akademik yang didapati tidak lagi relevan akan dijumutkan bagi memastikan universiti itu sentiasa kontemporari dan terkehadapan. Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim berkata demikian dalam ucapan aluannya pada sidang ketiga Convocation ke-19 di UNIMAS. Pekebun kecil getah di Sarawak bakal menerima bayaran insentif pengeluaran getah IPG bulan ini. Ia berikutan harga getah beku atau cup lumps pada bulan lepas turun pada paras bawah RM2 sekilogram. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Amal Douglas Ugat Mbas ketika ditemui pada program transformasi pekebun kecil di Debak Betong. Kerana nak didapati bagi harga kaplam di tahun bagi bulan Oktober, dianya layak untuk diberi insentif ke kita mengikut program insentif harga getah. Oleh yang demikian, IPG di negeri ini diaktifkan dengan bayaran 20 sen untuk setiap kilogram getah beku bagi membantu meringankan beban pekebun kecil getah. Bagaimanapun katanya, pembayaran tersebut akan dibuat kepada pekebun kecil getah yang telah memiliki kad permit Autoriti Transaksi Getah atau kad PATG. Ini selaras dengan syarat bagi pemberian insentif tersebut untuk memastikan pekebun kecil benar-benar menoreh getah sekalipun ketika harga komoditi itu merudum ketika ini. Di Sarawak, kira-kira 10,500 pekebun kecil telah dikeluarkan kad PATG, manakala 60,000 lagi masih dalam proses. Pelbagai produk dan teknologi pertanian akan dipamer bersempena sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan HPPN 2015 peringkat kebangsaan yang akan berlangsung pada 27 November hingga 3 Disember depan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Antoni Nogeh berkata 13 buah negeri akan turut serta mengambil bahagian pada pameran tersebut. Our the latest technology will be on display dan also kita akan mempamerkan semua produk-produk bukan saja dari Sarawak, produk-produk dari seluruh Malaysia akan dipamerkan di sana lah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas acara penyampaian hadiah pertandingan memancing ikan sempena prasambutan HPPN 2015 di Tasik Pustaka Negeri Petrajaya
Raja Kuching. Pertandingan ini menyaksikan Alim Shah Bujang dinobatkan juara dengan tangkapan ikan keli seberat lebih 4 kg sekaligus memenangi hadiah RM3,000. Manakala Amiluddin Abang telah memenangi kategori tangkapan ikan misteri dengan tangkapan ikan baung dan memenangi RM300. Acara yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama Kementerian Pemodenan Pertanian Negeri Sarawak dan Pustaka Negeri itu disertai lebih 1,000 peserta. Pemilik barangan antik di negeri ini perlu memohon lesen antik yang sah daripada Jabatan Muzium Sarawak bagi memudahkan urusan jual beli barangan antik. Menurut Pegawai Perhubungan Jabatan Muzium Sarawak, Muhammad Zakaria Hatta, individu yang didapati membawa, mengeksport atau mengimport barangan antik tanpa permit yang sah boleh didenda minimum RM20,000 di bawah Ordinan Warisan Budaya Sarawak 1993. Beliau berkata demikian sempena simbolik pelancaran pemasangan iklan Ordinan Warisan Budaya Sarawak 1993 di Kompleks Imigresen Custom Kuarantin Sungai Tujuh di Miri. Jelasnya, dalam membentras aktiviti import-eksport barangan antik, pihaknya turut bekerjasama dengan Jabatan Kastam dan Imigresen bagi mencegah keluar masuk barangan antik tanpa permit. Antara barangan antik yang banyak terdapat di pasaran termasuk pasu lama, barangan tembaga, gong dan cerek. Orang ramai turut dinasihatkan supaya membeli barangan antik dari kedai yang memiliki lesen antik bagi mengelakkan sebarang masalah apabila hendak membawa barang tersebut keluar dari negeri ini.